Halo guys, bersama saya lagi dalam Orang Indo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, so hari ini kita akan teruskan dengan berita yang menggempakan. Yang mana rakyat marhain di luar sana mahukan ya mantan Perdana Menteri Kerajaan Tebuk Atap supaya jangan berdalih lagi berkaitan dengan skandal ataupun isu pemberian kontrak kepada anak menantu. Seperti mana yang kita tahu baru-baru ini sahabat-sahabat semua di Parlimen, seorang ahli Parlimen daripada kerajaan bertanya, tetapi apa yang dinyatakan oleh mantan Perdana Menteri Tebuk Atap ini memberikan jawapan. Ya, mengatakan semua itu fitnah, mengatakan semua itu tuduhan yang palsu katanya, tanpa menjawab soalan tersebut. Jadi rakyat berhak tahu, ya, sebab memang sudah dinyatakan dalam siasatan SPRM hari ini bahwa beberapa kontrak diberikan secara terus ya kepada 10 kontraktor dan imbalannya ya mengatakan bahwa mereka memberikan upah ataupun uang berbentuk uang dan dikatakan hampir 300 juta sahabat-sahabat semua dimasukkan terus ke dalam akaun bersatu sehingga menyebabkan akaun bersatu kini dibeku atas siasatan SPRM. Jadi sahabat-sahabat semua, sebelum saya teruskan jangan lupa untuk terus support Orang Indo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempak hari ini. Mantan Perdana Menteri Tebuk Atap jangan berdalih lagi, rakyat mahukan jawaban. Ini apa yang saya ingin kongsikan sahabat semua. Kerana apa yang kita tahu hari ini Muhyiddin ya begitu berdalih ataupun beri jawapan yang tidak berselindung ya berkaitan dengan isu sistem NIIS ataupun Safe, Smart, Intelligent, Friendly. Itu dia sebenarnya. Jadi sahabat-sahabat semua, apa yang saya ingin nyatakan pada hari ini, saya ingin kongsikan bahwa bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin hari ini digesa untuk tidak berdalih lagi atau mengalihkan isu berhubung dakwaan penganugerahan projek sistem immigration bersepadu nasional untuk Jabatan Immigration yang bernilai dikatakan RM1.159 bilion kepada menantu beliau. Bagi Timbalan Pengarah Komunikasi Keadilan Danis Khairuddin, Muhyiddin tidak boleh hanya menafikan terlibat sedangkan hal berkenaan telah menjadi rahasia umum dan rakyat mahukan jawapan yang konkret. Di Parlimen beliau hanya membuat penafian semata-mata tanpa sebarang asas yang jelas. Jika rahasia terbuka ini dikatakan fitnah, mengapa sehingga hari ini tiada tindakan undang-undang yang diambil kepada mana-mana pihak yang secara terus-menerus membangkitkan isu berkaitan. Ini melibatkan maruah katanya, integriti serta kredibiliti beliau sebagai bekas Perdana Menteri dan Presiden Perikatan Nasional, katanya dalam satu kenyataan. Menurut Danis lagi, Projek National Integrated Information System Jabatan Immigration yang akan menggantikan sistem sedia ada, Malaysian Immigration System ya telah bertukar syarikat pembangun sistem ketika Muhyiddin menjawat Menteri Dalam Negeri KDN Kerajaan Pakatan Harapan yang lalu. Isu tersebut katanya bertukar kontroversi apabila kontrak yang sudah diberikan kepada syarikat Prestariang pada 2017 dibatalkan dan KDN minta proposal baru pada tahun 2019. Hal itu yang juga kata Khairuddin menyebabkan syarikat baru yang dikaitkan dengan menantu beliau diberi kontrak dan Prestariang kemudiannya menyaman kerajaan menuntut ganti rugi sebanyak RM732 juta. Serikat IRIS umum di Bursa Saham, mereka sudah mendapat surat anugerah atau Letter of Award LOA Projek NIIS Jabatan Immigration yang bernilai RM1.16 bilion. Di sini ada persoalan yang Muhyiddin kena jawab katanya segera dengan tuntas. Ya, justru Khairuddin mahu Muhyiddin memberi jawapan siapakah pemilik saham syarikat rakan kongsi IRIS tersebut. Adakah menantu beliau soalnya. Jadi kedua, apakah hubung kait sebuah syarikat yang bernama S5 System dengan IRIS? Adakah sebagai rakan kongsi IRIS juga IRIS menggunakan konsorsium untuk melobi kontrak yang berkenaan dan S5 adalah pemain utamanya? Ketiga, menjadi tanda tanya mengapakah projek Mega NIIS tersebut diluluskan secara tergesa-gesa pada ketika Parlimen digantung sewaktu darurat pada 2021. Jadi sahabat semua, seperti mana yang kita tahu ya, apabila Parlimen digantung, mereka begitu tergesa-gesa melakukan
kelulusan ya. Kenapa dan apakah sebab ya sahabat-sahabat semua ini yang menjadi persoalan dan harus dijawab dengan segera. Rakyat berhak tahu jika ini melibatkan wang negara, ia juga melibatkan wang rakyat. Ya, pada 11 Desember 2018, Muhyiddin selaku Menteri Kidin Kerajaan PAS telah membatalkan kontrak yang sudah diberi kepada Prestariang, kemudian minta proposal baru, request for proposal pada tahun 2019. Ini memberi peluang syarikat yang didakwa ada kaitan dengan menantunya melobi dan membidah projek tersebut. Sebab itu Muhyiddin perlu jawab dan bukan hanya penafian semata-mata, ujarnya. Menurut Hairudin lagi, banyak perkara yang rakan perlu tahu dan beliau yakin badan penguatkuasa seperti SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sudah bersedia menyiasat dan membongkar skandal tersebut demi mengembalikan keyakinan rakyat terhadap integriti kerajaan Malaysia. Itu dia sahabat-sahabat semua. Dan seperti mana yang kita tahu beberapa hari ataupun kemarin ya, sebenarnya pihak SPRM telah memanggil Muhyiddin Yassin ya untuk disoal siasat berkaitan dengan isu dan skandal-skandal yang membabitkan beliau dan juga semasa era pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional, dan Muhyiddin adalah sebagai Perdana Menteri pada ketika itu. Jadi kalau kita lihat laporan ini mengatakan bahawa SPRM ya, bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dilapor menghabiskan masa dari pagi hingga tengah hari ya semalam untuk memberi keterangan kepada penyiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah di Putrajaya. Justru menurut laporan utusan online ya mengenai siasatan itu dikatakan sudah di peringkat akhir untuk dilengkapkan sebelum dihantar ke Jabatan Peguam Negara bagi menanti arahan selanjutnya. Ya, memetik sumber yang tidak mau dinamakan memberitahu sebelum ini beberapa pimpinan tertinggi Bersatu turut diambil keterangan. Wow, inikah yang mereka laung-laungkan bahwa parti mereka bersih, tetapi akhirnya sahabat-sahabat semua terpalit dengan skandal-skandal seperti ini. Ya, inilah namanya geng sapu bersih. Apabila disiapkan nanti katanya lagi, menurut sumber itu akan menentukan sama ada wajar pertuduhan dibuat ke atas mana-mana individu atau sebaliknya. Ya, pada 1 Februari lalu Malaysia kini melaporkan akaun Bersatu yang menjadi tunjang kepada PN dibekukan oleh SPRM bagi membolehkan siasatan berkenaan dana parti itu dibuat. Ia berlaku sehari selepas bekas Ketua Setiausaha Sulit Muhyiddin Marzuki Muhammad mendedahkan penyataan akaun parti itu yang telah diaudit bagi tahun 2020 dan 2021. Melalui kenyataan yang disiarkan di laman web Bersatu, sahabat-sahabat semua, Marzuki turut menyeru agar PKR dan DAP untuk melakukan perkara yang sama. Ini mereka cubalah untuk katanya mereka bersih, mengalihkan perhatian, menyuruh parti lain, sedangkan parti lain pun sudah sebenarnya membuat audit dan kita tahu sedia tahu ya berapa jumlah yang ada di dalam akaun seperti PKR hanya 7 juta dalam masa, sedangkan parti ini lebih lama ya daripada parti Bersatu. Bersatu kalau kita tahu boleh dikatakan sebagai sebuah parti setahun jagung tetapi mempunyai uang ratusan juta di dalam akaun mereka, sahabat-sahabat semua. Mengesahkan perkara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM memberitahu keputusan untuk membekukan akaun berkenan dibuat pada pertengahan Januari. Menurut sumber yang dipetik harian sama sehingga kini, kedua-dua akaun Bersatu masih dibekukan. Wow, ini dia geng sapu bersih. Katanya mereka bersih, katanya mereka best, tetapi apa yang best? Mereka best menyakau, menyapu dan sebagainya. Hashtag sahabat semua, geng sapu bersih. Itu dia, so amat mengejutkan ya apabila perkara ini berlaku, yang mana mereka sering mengatakan mereka bebas rasuah, bebas penyalahgunaan kuasa, tetapi hari ini sahabat semua, kita nampak seperti mana yang dinyatakan oleh pihak SPRM sendiri, akaun Bersatu telah pun dibekukan dan menyiasat kemasukan RM300 juta ke dalam akaun mereka kerana ya diberikan oleh 10 kontraktor ataupun organisasi-organisasi yang terlibat ya di dalam siasatan tersebut. Ini amat mengejutkan kita
Ya, parti yang setahun jagung tapi memiliki jutaan, juta di dalam akaun mereka, sahabat-sahabat semua. Jadi seperti mana yang kita lihat pada masa PRU ke-14, ya mereka begitu bermewah-mewah ya, dengan pengakuan daripada Hamzah Setiausaha Agung mereka sendiri mengatakan setiap ahli ataupun wakil yang calon diberi sebanyak 50.000. Bayangkan berapa banyak penggunaan. Bukan itu saja, dari segi billboard, dari segi banyak lagi ya material-material di dalam pilihan raya tersebut, sahabat-sahabat semua. Jadi ini adalah satu perkara yang harus disiasat dan rakyat berhak tahu keputusan maupun update berkaitan dengan perkara ini. Jadi saya, sahabat semua, ini siapa yang saya ingin sampaikan. Terima kasih kerana bersama dengan Orang Indo Channel. Sekiranya Anda mempunyai sebarang komen, pandangan, pendapat, ya Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Dengan itu, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Indo Channel. Sehingga kita berjumpa lagi untuk info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.